Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan menggunakan GeoGebra, cikgu akan membantu anak-anak murid untuk memahami apakah yang dimaksudkan dengan berbilang tepi dan gelung. Okey, kita lihat kepada nota yang diberikan. Okey, tengok. Apakah maksud berbilang tepi dan gelung pada graf? Okey, kita tengok kat sini. Berbilang tepi melibatkan dua bucu. Kaitan antara dua bucu tersebut dinyatakan melalui lebih daripada satu tepi. Bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. So kalau kita tengok kat sini, okey, maksudnya kalau sebelum ni, kalau dua bucu dia hanya dia hanya ada satu tepi saja. Tapi kalau kita tengok kat sini, so ini yang biasalah, yang graf mudah, yang biasanya dia akan dua bucu satu tepi. Tapi yang ni bila kata berbilang tepi bermaksud okey, dia akan kata ni daripada P kepada T dan juga P kepada T ni ada dua kali, nampak? Dia berbilang tepi, maksudnya ada dua tepi kat sini. So ini kita panggil sebagai berbilang tepi. Okey, tengok yang seterusnya. Gelung. Okey, gelung melibatkan satu bucu. Okey, maksudnya satu bucu saja digunakan. Tepi berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik kepada bucu asal. Bilangan darjah setiap gelung ialah 2. Kita tengok kat sini. So ni contoh je lah. Okey, melibatkan satu bucu sahaja. Okay, nampak dia patah balik pada ni, dia maksud dia buat bulatan ataupun lengkung lah, nampak? Pada R dan juga pada S lah. Ni R tadi, nampak? Satu bucu saja dia buat satu gelung. Okey, ini kita panggil sebagai gelung. Okey. Alright, itu untuk permulaan lah. Maksudnya apa maksud berbilang tepi dan gelung. Okay, tengok seterusnya cara penulisan. Okey. Okay, katakan graf di sebelah ditulis dalam bentuk set pasangan tertib. Ini samalah G dalam kurungan. G itu ialah graf lah. Maksudnya dia melibatkan V, vertices ataupun bucu, dan juga H iaitu tepi. Okey. So maka kat sini, okey, V itu V masih sama lah sebab bucu dia tidak berubah sebab bucu masih sama. Dia akan tengok dia akan tengok sini A, B, C, D. So kita akan senaraikan seperti biasa. Ada kurungan kerenting A, B, C, D. Okey. Yang special kat sini lah. Okey, special dia pada edges dia. Sebab apa? Sebab tepi dia melibatkan, dia ada penambahan kat sini. Okey, dia ada berbilang tepi dan gelung. Macam mana nak tulis? Okey, so kat sini tunjuk contoh lah. Okey, kat sini perasan tak? Yang ada ini, nampak? Dua bucu, dua tepi. Sepatutnya satu tepi je kan? Bila kata dua bucu, dua tepi, dia adalah berbilang tepi. Samalah AB dan juga BC ni ada dua kali dia keluar, iaitu berbilang tepi. So cara penulisan dia ialah, okey, nampak? AB, bila kata AB tu maksudnya ada kurungan A, B lah. Lepas tu AB sekali lagi, nampak? So kat sini sekali lagi A, B sekali lagi sebab ada dua tepi ya. Okey, so koma. So sama juga BC, nampak? Dua kali kita tulis. Dan diteruskan dengan CD, BD, AD dan, okey, nampak tak kat sini? Ada gelung kat sini kan? Okey, cara tulis dia ialah DD. Okey. Alright, dia macam tu je. Okey, so kita tengok seterusnya. Okey, contoh tengok macam mana boleh buat ke tidak. Contoh. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan suatu graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Nyatakan. Okey, sebelum kita teruskan yang ni, tengok yang ni. Okey, tengok PU. Yang ni nampak ni. Ada dua tepi kan? Maknanya ini adalah berbilang tepi. Okey, yang ni pula nampak ada satu bucu saja tapi dia keluar satu bulatan kat sini. Ini kita panggil sebagai gelung. Okey, so kat sini kita tengok V tu adalah bucu. So bucu dia adalah P, Q, R, S, T, U. So kita senaraikan dalam bentuk set. Okey, so yang ni dah kita kurungan kerenting. So letaklah P, Q, R, S, T, U. Okey, so yang ni senaraikan. Yang ni N ni bermaksud bilangan
unsur yang dalam tu ataupun bilangan bucu yang ada kat situ adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita letak 6. Okey, tengok yang B. Okey, E. Okey, itu H. Okey, ingat kalau graf mudah kita akan ambil sekali je. Tapi kalau yang ni kena hati-hati masa ada berbilang tepi dan juga pada pada gelung. So kita akan mula dengan yang awal lah, P dulu. Okey, P. Nampak? PU ada 2 kali. So PU, PU. Buatlah kurungan macam biasa. So ada kurungan dalam dalam tu ada kurungan lagi. PQ. Dia ambil PQ dulu so PQ dulu baru PU lah. So ambil PQ dulu. Okey. Lepas tu PU. Nampak? Okey. Seterusnya kita lepas PQ. So kita tak akan ulang balik semula yang sama. Dia akan terus saja. So PQ dah settle. So kita akan teruskan QU. Dia ambil atas dulu So QR dengan QU. Susun QR, QU. Okey, diteruskan dengan RS, RT. Nampak? RS, RT. Lepas tu lepas R ialah S. So yang ni gelung. So SS. Okey. Lepas tu ST. Okey. TU. Selesai. Tutup kurungan. Okey, kalau kita tak pasti betul ke tidak bila cukup tak nilai-nilai kita senaraikan ni, kita tengok. Kita cuba kira bilangan dia. Adakah sama? Kat sini kita tengok 1. Kita kira bilangan tepi lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 kat sini mana kata unsur yang disenaraikan juga sepatutnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So cukup. Maknanya kata senarai tu dah lengkap. Okay, kita tengok seterusnya untuk mencari bilangan darjah. Yang ni kita tak boleh gunakan formula yang diberi sebelum ni Untuk macam graf mudah kita boleh guna formula. Tapi untuk melibatkan berbilang tepi dan juga gelung, kita boleh guna secara manual lah, iaitu dengan cara menyenaraikan. Okey, kita senaraikan. Okey, P ni keluar berapa kali? 1, 2, 3. Okey, so kita tulis 3. Q pula 1, 2, 3. 3. R pun ada 1, 2, 3. So 3. S 1, 2, 3. 3 ke? 4. 1, 2, 3. Macam mana boleh 4 kat sini? Okey, tak apa, kita seterusnya. T 1, 2, 3 dan U 1, 2, 3, 4. Okey. Alright, so jumlah semua sekali ialah 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 campur 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, so jumlah dia adalah 20. Okey, S ni kenapa jadi 4 bukannya 3? Okey, sebab dia patah balik ni, nampak? Gelung. Sebab tu dia 2 ni kat sini ni. Sebab 2, 3, 4. So nilai dia adalah 4. Kita tengok seterusnya. Okey, contoh yang kedua. Okey. Lukis satu graf mudah mengikut maklumat yang diberikan. Okey, dia bagi kat sini bucu dia 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya kita akan letak je 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 buah macam ni. Lepas tu kita tengok kat sini dia bagi maklumat E itu 1, 2. Maknanya kata kita akan sambungkan garisan 1 dengan 2 ni. Okey, sambungkan dia 1, 2, 1, 4, 1, 5. Maknanya kata 1, 2 garis 1, 4 garis 1, 5 pun ada garisan 2, 3 ada cantuman 2, 3 2, 4. Lepas tu 3, 4. Okey. Tengok seterusnya macam ni. Sama juga PQRSTU. So letaklah PQRSTU. Okey. So dia kata ada cantuman PU. So sama PU. PT. QT. QS. RS. Dan juga RU. Okey. So itu ialah ni lah. Dia tak kisah kadang-kadang kalau kata anak-anak murid terbuat titik kat tempat lain pun yang penting cantuman tu betul. Dia akan betul lah jawapan dia. Kita mesti sama macam rajah kat sini lah. Okey, tapi cantuman dia kena betul dan tepat berdasarkan yang diberikan, maklumat yang diberikan lah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Contoh yang ketiga.
iaitu lukis satu graf berbilang tepi dan mempunyai gelung mengikut maklumat yang diberikan. Kita tengok kat sini. Okey. PQRS. So kita letaklah sembarangan PQRS, letak je. Okey, macam tu kan. Okey, lepas tu PP. PP makna kata dia dia gelung lah. Buat bulat kat situ. PQ, gariskan macam biasa. PS, garis macam biasa. QS. So ni ialah berbilang tepi. So kita buat bulat macam tu. Dua tepi tu. Lepas tu QR, sambungkan. SR, cantumkan. Dan RR. So ni gelung. Okey, selesai. Okey, yang seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So buat senarai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh macam mana pun tapi dia buat macam ni lah. Okey, so kat sini dia cantumkan 1 dan 6. 1 dan 6 ada 2 kali kan. So kita buat berbilang tepi kat sini. 2, 7. Sambung 2, 7 pun ada 2 kali. So kita buat lagi yang tu. Berbilang tepi. 5, 7, 5, 7 pun sama. 2 tepi ni. Okey. 3, 4, 3, 4 pun sama. Macam tu. Okey, 1, 7 cantum. 6, 7 cantum. 3, 7 cantum. Dan juga 4, 7. Okey. So tip dia bagi kat sini. Pasangan bucu gelung berbentuk AA lah. So kena ingat lah. Kalau kata dia sama dalam kurungan tu, nilai dia sama, itu adalah gelung. Okey. Pasangan bucu berbentuk tepi berbentuk AB dan AB. Maksudnya dia berulang 2 kali. Dia bukannya, yang ni berulang 2 kali tapi dalam kurungan yang sama. Yang ni berulang 2 kali tapi dua kurungan. Yang ni kita panggil sebagai berbilang tepi. Kita tengok seterusnya. Contoh yang terakhir, itu contoh yang keempat. Tentukan sama ada suatu graf boleh dilukis bagi bilangan darjah yang diberikan. Okey, kita perhatikan So bilangan darjah ni kita akan jumlahkan. Okey. Bilangan darjah ni kita dapat daripada tepi lah. Kita kira bilangan tepi berdasarkan bucu. Tengok bucu tu berapa kali keluar tepi. So kita akan jumlahkan bilangan tepi ni. Kat sini kita akan dapat 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 3 iaitu 11. Okey. Kat sini dimaklumkan bahawa graf tidak boleh dilukis kerana jumlah darjah adalah ganjil. Makna kata graf hanya boleh dilukis apabila darjah dia adalah genap. So ingat yang tu So kat sini 2 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 12. So genap. So graf boleh dilukis kerana jumlah darjah adalah genap. Okey, sekian saja penerangan cikgu berkaitan dengan rangkaian dan berfokus kepada berbilang tepi dan gelung Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.